Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton? Semoga sihat-sihat belaka. Doa saya semoga anda terus positif dan energetik di dalam membina diri. Semoga hari ini lebih baik dari semalam dan hari esok lebih baik dari hari ini, insya-Allah. Dan saya kira percaya semua orang yang menonton rancangan pada hari ini adalah orang yang mahukan untuk menjadi orang yang berjaya. Dan antara soalan cepu cemas yang saya biasa tanya dalam program-program saya ialah saya tanya, apa punca orang itu gagal dalam kehidupan? Apa sebab mereka tak berjaya dalam hidup? Banyak jawapan. Ada yang kata sebab malas. Ada yang kata sebab tidak ada keyakinan diri. Ada yang kata sebab tak ada jati diri. Ada yang kata sebab tak percaya pada diri sendiri. Ada yang kata sebab tak berusaha. Saya tanya kenapa dan ada yang kata sebab malas. Nampak? Dia pusing, benda yang sama. Dan bila saya tanya, sampai satu tahap peserta kadang-kadang terdiam. Krik kan. Menyebabkan akhir sekali ada yang bangun dan dengan yakin kata, Encik Amin, sebab orang itu tak ada matlamat. Ya, tepat sekali. Dan saya tahu anda juga menjawab benda yang sama. Sebab orang tu tak ada matlamat. Bila mereka tak ada matlamat, maka mereka jadi malas. Bila mereka jadi malas, dia tak buat kerja sungguh-sungguh. Bila dia tak buat kerja sungguh-sungguh, maka dia pergi ke pejabat lewat ataupun tak pergi langsung, ponting kerja. Akhir sekali dia tak berjaya. Para penonton, pokoknya kena ada matlamat. Hari ini, dalam segmen motivasi magnet diri, saya akan berkongsi dengan anda tentang kuasa matlamat. Baiklah para penonton, sebelum kita bincang lebih panjang, mari kita tengok dulu apa itu maksud matlamat. Okey, apa maksud matlamat pada pandangan anda? Okey, antara benda yang kita boleh terlintas di fikiran kita, matlamat itu bermaksud target ataupun sasaran. Matlamat itu juga bermaksud wawasan, apa lagi? Cita-cita, visi, misi, impian. Semua itu persamaannya ialah kita tahu apa yang nak dicapai. Itu persamaan dia. Jadi tak kira apa termanya, asasnya kita tahu apa kita nak capai, itu matlamat. Jadi kalau orang tanya saya apa itu matlamat, saya jawab senang saja. Okey. Matlamat ialah pertama sekali, saya tahu apa yang saya mahu. Yang kedua, saya mahu apa yang saya tahu. Untuk ada rasa mahu, kena ada rasa tahu dulu. Mana mungkin orang tu ada rasa mahu kalau dia tak tahu apa yang dia nak. Nampak para penonton? Orang yang hanya ada rasa mahu tanpa ada rasa tahu, dia akan jadi seumpama lalang. Mana dia tiup ke situ dia pergi. Kalau orang ajak pergi main game. Orang ajak untuk pergi berfoya-foya, pergi berfoya. Orang ajak pergi karaoke. Pas kali bila tanya, kau nak buat apa sebenarnya? Aku pun tak tahu. Sebab dia hanya ada rasa mahu, tapi dia tak tahu apa dia nak. Orang begini, dia tak ada matlamat. Sekejap orang kerja buat PA system, dia buat PA system. Orang buat fotografi, dia buat fotografi. Orang buat apa? Program motivasi, dia buat program motivasi. Tanya dia, kau nak jadi apa sebenarnya? Aku pun tak tahu. Orang ni ada rasa mahu, tapi dia tak ada rasa tahu. Jadi pokoknya ialah kita tahu apa kita mahu dan kita mahu apa kita tahu. Baik. Bila kita dah tahu apa kita nak, okey, kita dah automatik ada rasa mahu. Sekarang, apa seterusnya? Baik. Saya nak padam yang tadi dulu, okey. Macam mana nak cipta rasa tahu? Asasnya ialah para penonton pernah dengar tak kisah angan-angan Mak Jenin? Yes. Cerita angan-angan Mak Jenin yang silapnya ialah kita lihat dari sudut negatif. Jangan angan-angan, akhirnya kita akan jadi orang yang gagal. Macam Mak Jenin, dia angan-angan, dia panjat pokok, dia angan-angan, dia berkhayal, dia terlepas pokok kelapa, dia pun jatuh, dia mati. Kesimpulannya, jangan berangan-angan. Saya tak setuju. Sebab cerita tu sebenarnya cerita motivasi. Mak Jenin, dia mati secara terhormat. Dia mati kerana dia ada matlamat. Sebab apa dia ada matlamat? Dia berkhayal, dia berangan-angan. Masyarakat kita melihat angan-angan macam satu jenayah. Sebenarnya, orang yang ada angan-angan adalah orang yang ada matlamat. Okey, apa itu angan-angan? Angan-angan ialah imajinasi, visual dalam kepala kita. Sebab visual itu, imajinasi itu mempengaruhi emosi kita. Emosi kita mempengaruhi aksi kita. Apa jua aksi kita dipengaruhi oleh emosi kita. Apa jua emosi kita dipengaruhi oleh imajinasi kita. Contoh, cuba anda bayangkan sekarang tiba-tiba terdengar loceng aiskrim. Okey. Now, bayangkan kon aiskrim. Ada 3 tempat letak aiskrim. Kanan tu coklat, tengah tu vanilla, kiri tu strawberry. Nampak tak layer-layer tu aiskrim? Ditabur pula dengan kacang. Letak pula aiskrim pelangi ke atas. Dia letak pula coklat krim. Ada pula ceri ke atas.
Kenapa muka tu tiba aiskrim kan? Aiskrim ada kat depan ke? Tak ada. Tapi kenapa aksi aiskrim? Sebab anda mengimajinasikan aiskrim. Maka emosi rasa sedapnya aiskrim. Dan aksi anda aiskrim. Nampak? Apa lagi? Anda suka makan ayam goreng, KFC contohnya. Bayangkan ada pinggan putih, ada coleslaw, ada mashed potato, kuah gravy, okey. Ada 2 ketul ayam, 1 spicy, 1 original. Nampak tak asap kepanasan? Nampak? Saya percaya lepas ni anda akan keluar pergi cari KFC. Sebab apa aksi anda begitu? Sebab emosi rasa sedapnya KFC. Sebab apa emosi begitu? Sebab anda membayangkan imajinasi KFC. Imajinasi, emosi, aksi. Jadi bagaimana nak menetapkan matlamat? Para penonton, saya akan kongsi tipnya. Okey, para penonton, kita dah nampak matlamat ialah saya tahu apa saya mahu apa saya tahu. Bagaimana nak cerita matlamat? Imajinasi. Okey, antara beberapa tip penting dalam kita berimajinasi adalah matlamat mesti smart. Smart, S-M-A-R-T. Apa itu smart? S bermaksud spesifik. Matlamat mesti terperinci. Jangan letak matlamat, aku nak kerja. Kerja apa? Kerjalah. Kerja apa? Kerja. Apa dia cari duit? Apa dia bisnes? Bisnes apa? Aku pun tak tahu. Nampak? Akhir sekali kita tak buat apa-apa. Kena spesifik. Apa? Bila? Bagaimana? Kenapa? Di mana? Bagaimana? When the vision is clear, the action gets easier. Okey, itu M. Itu S. Bila selesai S, M pula ialah measurable. Bila matlamat kita spesifik, kita boleh ukur matlamat kita. Contohnya, kita pergi shopping. Tanya nak beli apa? Tengok nak beli apa. Akan berlaku 2 kemungkinan. Sama ada kita tak beli apa-apa ataupun beli telajak banyak sampai lagi bajet. Sebab apa? Kita tak measure, kita tak boleh nak measure berapa ringgit nak bawa. Sebab apa? Kita tak rancang secara spesifik, secara terperinci. Tapi kalau kita rancang nak beli apa, bajet berapa, kita pun tahu nak keluar duit banyak mana. Nampak? Sebab apa kita boleh measure tindakan kita? Sebab matlamat kita spesifik. Nak berapa APMR? 9A. Berapa SPM? 10A. Baru jelas. Ni nak berapa SPM? Banyak A. Berapa? Banyaklah sangat. Tapi tak tahu. Akhir sekali kita tak tahu usaha tahap mana. Okey, itu adalah M. Kemudian A pula ialah action. Jangan cakap tak serupa bikin. Alright? Jangan jadi NATO. Apa itu NATO? No action, talk only. Okey. Baik. A adalah action. R pula ialah relevant. Biarlah ia dalam lingkungan yang di dalam bidang kuasa kita. Kalau kita contohnya kerja di jabatan kerajaan, kita nak menetap matlamat. Tiba-tiba kita pergi letak matlamat yang sebenarnya bidang kuasa kementerian lain. Hak ni orang Kelantan kata galau tanah orang. Kan? Nak cari rezeki tapi pergi galau tanah orang. Apa bahasa Melayunya? Membajak di tanah orang. Mana boleh? Right? Mesti membajak dalam tanah kita. Kita nak buat bisnes kuih, mesti dalam bidang kuasa kuih. Jangan tiba-tiba pergi buat benda yang bukan bidang kuasa kita. Fokus kepada kepakaran kita. Fokus. Relevant. Dan T pula ialah time frame. Jangka masa. Bila kita nak buat, berapa lama dan bila kita nak capai. InsyaAllah. Mungkin kita akan terawal capai, mungkin akan terlambat, tapi sekurang-kurangnya kita capai. Baiklah, apakah tindakan anda selepas ini? Pertama, imajinasikan dan tetapkan matlamat secara spesifik. Ya, spesifik itu merangkumi apa, bagaimana, kenapa, bila, di mana dan dengan siapa kita nak libatkan. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, buat perancangan harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Timbul persoalan, bagaimana kalau gagal? Macam mana kalau down? Sabar, saya akan kongsi minggu hadapan untuk kita melaksanakan matlamat. Apakah tipnya? Yang penting, amalkan saya sebut dulu 2 perkara tadi. Selamat bermagnet. Terima kasih. Assalamualaikum.